Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Hari ini anda bersama saya, Hazrina Kasim, untuk satu lagi pembelajaran yang menarik, di mana dalam slot sukses SPM 2022, mata pelajaran yang dipilih pada hari ini adalah pendidikan moral. Sebelum kita nak teruskan pembelajaran, apa kata kalau kami kongsikan profil guru penyampai kita untuk hari ini? Silakan. Itu dia tadi profil guru penyampai kita untuk mata pelajaran pendidikan moral hari ini, dan saya nak alu-alukan kehadiran Cikgu Kaladevi Arumugam, merupakan guru cemerlang pendidikan moral dari Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Hussein, Semenyih, Selangor. Apa khabar Cikgu? Sehat. Rina, apa khabar? Sehat Cikgu, bersemangat hari ini dapat bersama dengan Cikgu, dan pastinya kita nak teruskan pembelajaran kita. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkan juga guru penyampai ataupun guru jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Fatimatul Zahrah Osman dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 18-1, Prisin 18 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Cikgu, pastinya akan lebih meriah pembelajaran hari ini jika disertai oleh murid-murid dari sekolah cikgu. Boleh cikgu perkenalkan mereka? Ya, boleh. Saya pun memang tak sabar-sabar nak perkenalkan anak-anak murid saya kerana semangat mereka menunggu dari tadi. Kita ada seorang hero, Vishwa. Okey, yang pertama ialah Vishwa. Okey, yang kedua ialah Vishali. Apa khabar Vishali? Vishali. Okey, dan kita ada Kavi Arsi. Dan terakhir ialah Divya. Okey. Apa khabar semua? Divya dengan Tipawali Wishes dekat belakang. Okey, semua nampak ceria. Okey. Semua bersemangat ya cikgu? Ya. Okey, kita dah berkenalan dengan murid-murid secara dalam talian pada hari ini cikgu. Pastinya kita nak tahu juga topik yang dipilih untuk mata pelajaran pendidikan moral. Ya. Silakan. Sebab hari ini kita buat rancangan sukses ya. Jadi kita buat tajuk dari bidang 7, moral dan kenegaraan, tingkatan 4 ya, tingkatan 4, iaitu unit 10. Unit 10 ni tajuknya ialah pengurusan perbelanjaan secara beretika. Apa maksud beretika? Siapa boleh terangkan Vishwa, apa maksud beretika? Cikgu, secara pandai dan bermoral. Ya, menggunakan wang dengan secara pandai, berjimat cermat dan sebagainya ya. Jadi kita akan masuk ke tajuk kita hari ini. Baik, okey, kita lihat pengurusan keuangan. Baiklah. Baik, pengurusan perbelanjaan yang kurang bijak ya. Kita semua dah bekerja, kita semua ada pendapatan ya. Saya rasa semua penonton pun tahu kita ada pendapatan, tapi jika kita tidak menguruskan wang kita dengan baik, apa yang berlaku ialah kita akan menghadapi banyak masalah ya. Itu sebab tu kita kata membawa padah ya. Kalau kita tak pandai menguruskan keuangan, kita akan hidup sengsara ya. Jadi kita akan lihat kenapa murid-murid yang muda ini perlu dilatih ya untuk menjadi pengguna dan juga orang yang dapat membelanjakan wang dengan bijak pada masa dewasa ya. Sebenarnya murid-murid yang akan meninggalkan sekolah menengah nanti mereka akan bekerja, jadi mereka perlu tahu macam mana nak menguruskan keuangan ya. Okey, kita teruskan. Baik. Ini satu soalan cepu mas ya. Pernahkah wang anda habis dibelanjakan dalam masa yang singkat? Rasanya siapa? Mungkin Vishwa boleh baca. Pernahkah anda habis berbelanja wang dalam masa yang singkat? Ada cikgu. Bila masa tu saya masih kecil, so saya main game. So saya akan sentiasa tanya bapa saya untuk beli duit bagi duit untuk membeli barang dalam game itu. Dan habiskan wang? Ya cikgu. Kena marah lah tu? Ya, cikgu kena marah sangat. Okey, so kita kena berhati-hati ya. Kita lihat yang berikutnya. Okey, kalau kita orang dewasa selalunya kita terpengaruh dengan jualan murah. Pantang saja nampak sales. Hari raya kita ada sales, Deepawali ada sales, Christmas ada sales. Malaysia ni satu tahun, sepanjang tahun ada sales. Jadi kita ada, bila ada jualan penghabisan stok dan sebagainya, kita akan terpengaruh ya dengan jualan dan sebagainya. Ya. Okey, kita lihat. Baiklah, kita lihat
Apakah maksud pengurusan perbelanjaan beretika? Sebab pelajar saya pernah belajar tajuk ini, saya nak tanya mereka, siapa boleh bantu cikgu menjawab apakah maksud pengurusan perbelanjaan beretika? Siapa nak cuba? Cikgu, saya nak cuba. Ya, Kavia. Pengurusan perbelanjaan secara beretika bermaksud cara wang diperbelanjakan dan diuruskan dengan berhemah untuk mendapatkan sesuatu barang atau perkhidmatan. Maksudnya kita tak boleh membazir wang, cikgu. Okey, bagus. Kita lihat ya. Bagaimana, apakah betul maksud yang diberikan? Ya, tepat sekali ya. Pengurusan perbelanjaan beretika ialah cara wang dibelanjakan. Sebab bila ada wang kita kena belanjakan, kita tak boleh simpan saja dalam kotak, perlu dibelanjakan. Dan diuruskan secara berhemah. Berhemah ni maksudnya diuruskan dengan pandai, bijak dan sebagainya. Untuk mendapatkan barangan. Barangan maksudnya produk. Kita beli satu, kita dapat barang. Perkhidmatan ialah seperti kita pergi urut, okey, kita pergi dapatkan perkhidmatan telefon dan sebagainya ya. Jadi kita perlu memastikan bahawa kita belanjakan wang dengan berjimat cermat ya. Baik, itu tadi menyentuh tentang maksud pengurusan perbelanjaan beretika. Dan yang seterusnya cikgu, silakan. Okey, kita dah lihat macam mana kita nak menguruskan perbelanjaan, tapi kita perlu juga tahu bagaimana cara kita menguruskan perbelanjaan. Betul kan? Betul. Okey, so kita lihat tajuk ini, pengurusan perbelanjaan. Ini sekejap ya. Okey. Kita lihat apa cara pengurusan perbelanjaan yang beretika. Mesti ada cara-cara ya. Jadi saya harap anak murid saya boleh membantu ya. Siapa boleh berkongsi dengan cikgu tentang cara pengurusan perbelanjaan yang beretika? Siapa nak cuba? Silakan. Boleh saya cuba, cikgu? Okey, Wishali, cuba. Cara pengurusan perbelanjaan secara beretika adalah menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki. Maksudnya kita haruslah memastikan jumlah wang yang dimiliki dan merancang perbelanjaan berdasarkan wang yang dimiliki oleh kita. Ya, Cara betul. kedua pula, kita haruslah mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan terlebih dahulu. Kita haruslah membuat catatan dan mengkategorikan setiap item sebagai keperluan atau kehendak dan membuat peruntukan bagi setiap perbelanjaan. Cara yang ketiga pula, membeli barangan secara tunai, kad debit atau kad kredit. Maksudnya kita haruslah membeli barangan dengan membuat bayaran secara tunai atau menggunakan kad debit. Dengan ini kita dapat mengelakkan diri daripada berhutang. Bukan itu sahaja, kita bolehlah memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh waktu bebas faedah jika terpaksa menggunakan kad debit. Okey. Itu sahaja daripada saya. Okey ya, ini bagus ya Wishali. So di sini kita lihat ada 3 cara. Pertama, menguruskan perbelanjaan yang beretika, dan saya nak sentuh tentang yang membeli secara tunai atau kad debit itu. So kadang-kadang kita bawa tunai tak cukup duit, kita tak beli. Tapi kalau kita guna kad kredit, kita akan berhutang dan akan menimbulkan masalah. Ada tak cara-cara lain yang murid nak tambah? Sesiapa di sini? Ada, Vishwa. Okey. Kita hendaklah mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Kita hendaklah berbelanja mengikut kemampuan dan tidak mengikut kehendak. Okey. Seterusnya, kita tidak boleh terpengaruh dengan jualan murah atau jualan dalam talian. Kita wajarlah membuat penelitian harga terlebih dahulu bagi memastikan barang tersebut benar-benar murah dan berkualiti. Akhir sekali, kita hendaklah mendokumentasi perbelanjaan dan mencatatkan semua perbelanjaan yang telah dibuat dan merancang semula perbelanjaan bagi mengelakkan perbelanjaan secara berlebihan dan pembaziran wang. Baiklah. So ada lagi tambahan tak Vishwa? Tak ada, cikgu. Itu saja. Okey. Baik, ini dah ada 6 cara ya bagaimana kita menguruskan perbelanjaan secara beretika, dan lihat ya, mendokumentasikan perbelanjaan. Rasanya kita rakyat Malaysia tak ada sangat amalan ya mendokumentasikan perbelanjaan, tapi di luar negara mereka selalunya bila membuat pembelian dan sebagainya, mereka menyimpan resit. Kerana mereka perlu mengisytiharkan perbelanjaan dan sebagainya dalam orang kata cukai pendapatan dan sebagainya. Jadi mereka menyimpan resit-resit tersebut ya untuk menunjukkan bukti perbelanjaan. So mungkin kita juga perlu belajar ya, atau mengajar rakyat kita untuk mendokumentasikan perbelanjaan supaya kita tahu ya pada bulan ini berapa perbelanjaan kita dan sebagainya ya. Okey, baiklah. Baik. Sekarang kita lihat pula apakah kepentingan pengurusan perbelanjaan. Mengapa penting? Pentingnya pengurusan perbelanjaan. Okey, jadi kita lihat siapa boleh bantu saya tentang kepentingan pengurusan perbelanjaan. Boleh saya cuba, cikgu? Ya, Divya cuba. Kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika dapat menjamin masa depan kerana kita dapat menabung wang dan dapat digunakan wang tersebut semasa kecemasan. Selain itu, dapat mengelakkan pembaziran dengan membeli mengikut perancangan. Ini akan membentuk sikap berjimat cermat.
Akhir sekali, ia juga boleh menjadi rujukan perbelanjaan akan datang. Ini membantu kita untuk membuat anggaran yang lebih baik bagi perbelanjaan yang akan datang dan dapat membuat penambahbaikan dan menguruskan perbelanjaan. Itu saja daripada saya, Cikgu. Okey, terima kasih Divya ya. Jadi bila kita menguruskan perbelanjaan, kita selalunya ada simpanan ya, terutamanya yang kita dah dewasa, dah ada keluarga, dah ada anak-anak, kita perlu ada simpanan untuk masa depan. Ya. Rasanya kita simpan untuk masa depan untuk majlis apa ya? Program apa ya selalunya? Majlis perkahwinan, Cikgu. Majlis perkahwinan. Macam anak saya nak kahwin. Mungkin nak hantar anak pergi belajar. Pelajaran dan sebagainya. Dan kita boleh membuat rujukan. Bulan lepas kita belanja macam ini. Okey, bulan ni apakah perbelanjaan kita? Dan bila kita boleh kawal, kita boleh mengawal hutang. Yeah. Kita boleh elakkan hutang. Yang penting sekali ialah kita tidak boleh berhutang ya. Kalau kita berhutang sewenang-wenang, kita tak boleh membayar balik. Dan kadang-kadang kita membeli barangan terlalu banyak ya. Jadi kita perlu mengelakkan pembaziran ya, mengelakkan pembaziran. Cuba tengok berapa pasang kasut yang kita ada, sedangkan sekali kita pakai sepasang saja kasut. Yeah. Betul kan? Yeah. So ini yang kita kata kita perlu menguruskan perbelanjaan. Okey? Baik. Baik, Cikgu. Nampaknya kita dah faham maksud pengurusan perbelanjaan beretika, cara pengurusan perbelanjaan yang beretika dan juga kepentingannya. Kita nak berehat sekejap boleh, Cikgu? Boleh. Murid-murid boleh berehat sekejap, boleh pergi minum dulu. Selepas ini bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, dalam Sukses SPM 2022 pada hari ini kita memberi fokus untuk mata pelajaran pendidikan moral dengan tajuknya Beretika Menguruskan Perbelanjaan. Kita terus nak bersama dengan Cikgu Kala Devi. Silakan, Cikgu. Ya, terima kasih ya. Kita akan menyambung lagi perbincangan kita pada hari ini dengan tajuk sekejap ya. Baik. Kesan pengurusan perbelanjaan yang tidak beretika. Apa jadi jika kita tidak menguruskan perbelanjaan dengan beretika? Pelajar ingat lagi tak? Murid-murid ingat lagi tak? Apa kesan pengurusan perbelanjaan yang tidak beretika? Ingat, Cikgu, ingat. Ya, siapa? Nak cuba saya, je. Cikgu. Ya, Wishwa. Cuba, Wishwa. Okey. Kesan pengurusan perbelanjaan tidak beretika terhadap diri ialah kita akan menghadapi masalah kewangan. Ini akan mengakibatkan bermanan hutang yang tidak sepatutnya. Selain itu, nama diri dapat ditenah hitamkan oleh bank. Akhir sekali, kita akan mengalami muflis dan tekanan perasaan, Cikgu. Itu saja. Okey, apa maksud muflis ya? Wishwa? Muflis maksud bankrupt, Cikgu. Okey, bankrupt maksudnya kita tidak boleh membuat pinjaman daripada mana-mana pihak. Harta kita akan disita ya, dia akan dipegunkan dan kita tak boleh. Kalau di senarai hitam, kita terpaksa membuat pinjaman daripada pihak-pihak yang tidak berlesen. So itu masalahnya ya. Sebab itu kita kata kesan kepada diri ini sangat penting. Bila kita ada masalah kewangan, bayangkanlah tiap-tiap pagi kita bangun tak ada duit. Anak perlu duit, isteri perlu duit. Jadi apa masalah yang kita hadapi? Ada orang yang sampai mengambil jalan yang tidak baik untuk menyelesaikan masalah, bunuh diri dan sebagainya ya. Dan kalau kita ada beban hutang, kita pagi-pagi kita bangun, kita mungkin takut Alung datang ganggu kita. Banyak kali kita lihat dekat surat khabar dan sebagainya gangguan-gangguan ini. Jadi kita perlu belajar hidup tanpa hutang. Jangan jadikan hutang itu satu amalan yang biasa, tak apalah, boleh kan? Okey, seterusnya apa pula kesan kepada keluarga ya bila kita tidak mengurus perbelanjaan. Siapa boleh cuba? Cikgu? Ya. Kesan pengurusan perbelanjaan tidak beretika terhadap keluarga pula, ahli keluarga terpaksa kongsi hutang. Ini akan menyebabkan hubungan baik antara ahli keluarga terjejas. Selain itu, pengurusan perbelanjaan tidak beretika akan menjejaskan perbelanjaan yang lain. Contohnya, tidak memiliki wang semasa kes kecemasan, kes kemalangan dan tanggungan-tanggungan bil yang lain. Seterusnya, ia juga akan menjejaskan hubungan antara keluarga atau suami dan isteri. Rumah tangga akan menjadi huru-hara. Akhir sekali, meningkatkan perbelanjaan yang tidak sepatutnya. Contohnya, mudah terpengaruh dengan diskaun pada barangan dalam talian. Itu saja daripada saya, Cikgu. Okey. Jadi jika kita tidak menguruskan perbelanjaan dengan beretika, kesannya bukan pada diri kita saja. Kalau saya hidup seorang diri tak ada masalah. Bagaimana kalau saya ada keluarga? Bila saya ada keluarga, kalau saya berhutang, keluarga saya pun terpaksa berkongsi hutang tersebut. Mereka akan tanya, suami berhutang, kenapa isteri tak boleh bayar? Betul atau tidak? Kemudian boleh menjejaskan perbelanjaan lain. Kadang-kadang kita perlukan perbelanjaan untuk kecemasan. Tiba-tiba ada orang sakit, masuk hospital, perlu bayaran dan sebagainya. Jadi kita tak boleh gunakan wang itu kerana kita tak ada sumber keuangan. Dan di situlah yang akan menyebabkan menjejaskan hubungan antara anggota keluarga.
Bayangkanlah kerana hutang berapa keluarga yang berpecah belah. Ada kan? Ada. Kita banyak membaca sebab mereka tak mahu menjadi gangguan dalam hidup. Kenapa pula bapa berhutang, kami pula yang susah. Jadi mereka cuba asingkan diri daripada anggota keluarga tersebut. Dan maklumlah perbelanjaan meningkat. Macam-macam. Kalau kita lihat sekarang perubahan yang berlaku, semua barang harga meningkat. Betul atau tidak? Betul. Kalau kita pergi saban hari ke pasar dan sebagainya, harga barangan memang meningkat. Jadi bila meningkat, kita tak cukup duit dan kita masih nak hidup mewah dengan pendapatan kita yang terhad. Jadi apa berlaku? Kita tak pandai nak orang kata ikat perut ya. Kita tak pandai ikat perut. Jadi kita tambah perbelanjaan dan kita nak orang kata biar orang nampak kita hidup mewah. Okey? Jadi kita berhutang dan menjadi masalah yang lain. So selain keluarga ada juga impak pengurusan belanja tidak beretika kepada masyarakat ya. Siapa boleh cuba? Ya, siapa boleh cuba? Tengoklah. Cikgu, saya nak cuba. Ya. Dia Kabi Arsi. Cikgu, saya nak cuba. Ya, Sekabi. Antara kesan pengurusan perbelanjaan tidak beretika kepada masyarakat ialah kita akan melahirkan persaingan yang tidak sihat dalam perbelanjaan dan meningkatkan kuasa beli yang tidak sewajarnya. Selain itu, pengurusan perbelanjaan yang tidak beretika akan melahirkan tabiat masyarakat yang boros dan membazir. Bukan itu sahaja, berlaku juga peningkatan pemiutang yang tidak berlesen. Okey. Pemiutang yang tidak Itu berlesen. saja, Ya, terima kasih ya. Jadi dari segi masyarakat, dia daripada kecil nukleus diri, kemudian keluarga, kemudian masyarakat. Jadi bila kita lihat dari segi perbelanjaan, dari segi persaingan yang tidak sehat kita lihat jiran kita beli TV 60 inci, 70 inci, rumah kita punya 40 inci. So kita pun nak tengok, saya pun nak beli besar. Jadi kita pun beli. Itu yang kita kata persaingan tidak sehat Bila kita nampak jiran kita berhari raya baru habis Deepawali, lampu dekat luar, lip-lap, kita pun pergi beli walaupun kita tak ada pendapatan. Kemudian kita lihat orang lain memakai pakaian untuk Deepawali 10 pasang, kita pun berhutang dan membeli pakaian dan sehingga kita tak nampak kemampuan mereka dan kita tak bandingkan dengan kemampuan kita. Itu yang dimaksudkan dengan persaingan yang tidak sehat. Dan bila kuasa membeli meningkat ni kerana kita ada banyak platform-platform yang boleh membuat belian secara kredit. Maksudnya boleh berhutang. Kita boleh berhutang dulu, kita beli barang. Banyak kan platform. Buka sahaja handphone ke, televisyen ke, kita ada macam-macam jualan. Dan kita terpengaruh ini boleh bayar dalam 12 bulan 24 bulan ansuran tapi bila sampai masa nak membayar kita tak boleh membayar. Ini yang kita kata kuasa membeli meningkat. Kalau dulu kita membuat bayaran dengan tunai. Bila tunai tak ada duit kita tak beli, kita kata tak apalah minggu depan lah kita beli atau bulan depan kita beli Seterusnya ini mengamalkan tabiat boros. Saya rasa semua orang termasuk saya memang ada tabiat boros Tabiat boros macam saya sebutkan tadilah. Kita hanya perlukan sepasang kasut untuk dipakai pada satu waktu. Tapi kenapa kita beli sampai 12 pasang? Saya rasa semua orang boleh buka almari kasut dan lihat. Almari baju. Okey, almari baju. Kadang-kadang saya pun terkejut. Kenapa pakaian seragam murid pun perlu 5 pasang? Kan? Pakaian seragam murid pun ada yang 5 pasang. Satu hari satu pasang. Kita dulu 2 pasang saja kan? Okey, ini pun kita kata tabiat yang boros Jadi kita kena berhati-hatilah bila kita nak buat perbelanjaan. Dan pemiutang tidak berlesen ini meningkat kerana ada orang akan cuba mengaut keuntungan daripada situasi susah orang lain. Dia dah tahu kita perlu wang. Dia tahu kita pergi tanya sini sana tak dapat pinjaman daripada bank dan sebagainya dan dia pun akan beri tawaran pada kita, you nak pinjam boleh pinjam tapi dia punya faedah agak tinggi dan selalunya kita bayar tu lebih tinggi daripada apa yang kita pinjam. Ini yang kita kata bila mereka tidak berlesen kita akan menghadapi banyak masalah alung, ceti dan sebagainya Okey, bagaimana pula dengan kesan kepada negara? Siapa nak cuba? Boleh saya cuba, cikgu? Ya. Kesan pengurusan perbelanjaan tidak beretika terhadap negara pula, ia akan meningkatkan kadar inflasi dan juga meningkatkan kadar barangan import. Bukan itu sahaja, ia juga meningkatkan kadar keberhutangan dalam kalangan rakyat dan meningkatkan kos pelupusan barangan yang dibuang dan dibazirkan. Okey. Dan Terjejas dalam
Okey, Wishali, saya rasa kita dah dapat poin yang kamu cakap tadi. Okey, cuba cek balik ya. Baiklah, dari segi negara, ini memang berkait daripada masyarakat. Kadar inflasi meningkat kerana banyak sangat wang yang dimasukkan untuk pembelian. Bila terlalu banyak wang, penawaran banyak, permintaan meningkat, jadi inflasi meningkat. Bila meningkat, wang kita menjadi murah. Kalau dulu kita boleh beli sesikat pisang ya, RM2. Sekarang agak-agak berapa sesikat pisang harga dia? Boleh agak tak? RM7, RM8. Pisang sahaja tau. Dah jadi macam sebiji pisang tu dah harga dia RM1 lebih. Nampak tak? So ini yang kita kata nilai wang kita menjadi sangat rendah. Okey, ini yang kita kata kadar inflasi. Seterusnya, kadar import meningkat. Mengapa kadar import meningkat? Kerana kita ada perdagangan dengan negara-negara luar. Kita boleh membeli barangan daripada banyak negara luar. Kita kata okey, kita nak menggunakan platform-platform yang ada di internet dan sebagainya, kita beli barangan dan kita mengabaikan barangan tempatan. Jadi dari segi import, kita mengimport banyak dari barang-barang daripada negara luar sehingga menjejaskan perdagangan dalam negeri ya. Industri tempatan kita terjejas dan mestilah hutang meningkat. Kerana kita buat pembelian, kita tak kawal perbelanjaan kita. Jadi memang hutang akan meningkat. Even kepada negara hutang boleh meningkat. Dan apa maksud kos pelupusan meningkat? Terlalu banyak kita beli barang. Contohnya saya sebutkan tadi. Kasut tu kalau tak boleh pakai selepas 2-3 bulan, kasut tu kita akan buang. Baju juga kalau lepas beberapa minit kita akan buang juga. Sebab tak boleh pakai, rosak kan? So kita buang. Bila kita buang, meningkatkan kos pelupusan sampah dan sebagainya ya. So ini adalah kesan perbelanjaan tidak beretika kepada 4 pihak tadi. Kita dah terdiri keluarga, masyarakat dan juga negara ya. Okey. Baik. So kita lihat di sini. Jadi kita perlu sediakan belanjawan keluarga dan menentukan kategori perbelanjaan ya dengan betul ya. Jadi sebelum kita membeli, kita buat perancangan. Okey, saya nak tanya anak murid saya di sini. Mungkin Wishwa, apa yang kamu buat sebelum kamu membeli sesuatu barangan? Kalau kamu minat nak beli sesuatu barang, apa yang kamu buat? Saya akan cek dulu saya ada cukup duit dan adakah itu penting untuk saya atau saya mampu ke benda itu. Lagi ada benda lain tak? Sebab sekarang kamu tak ada pendapatan, kamu menunggu duit daripada ibu bapa kan? Ya. So apa kamu buat? Saya akan mencari keuntungan dan kekurangan benda itu. Kalau benda itu baik untuk saya akan cari cara untuk convince ibu bapa saya untuk beli saya. So maksudnya hanya jika kamu sangat-sangat memerlukan barang itu baru kamu minta untuk membeli ya. Kadang-kadang barang itu kita tak perlu, jadi kita tak payahlah beli. Ini yang kita kata, kita kena sediakan belanjawan keluarga ya. Kita perlu pastikan kita sediakan belanjawan keluarga. So kalau kita ada keluarga yang besar dan katakan sekarang ni rata-rata berapa orang anak ya dalam satu keluarga? Lebih kurang 3 cikgu. Kalau 3. Okey, kalau 3 kita kena pastikan ibu bapa ada perbelanjaan. Anak 3 orang banyak ratio dia perbelanjaan dari segi perbelanjaan sekolah, masuk universiti berbeza. Lepas tu macam saya kata macam dah orang tua macam kami nak kahwinkan anak dan sebagainya. Okey, kemudian jangan lupakan juga orang lain yang bersama kita. Kita bukan keluarga nukleus tapi keluarga kembangan. Bila keluarga kembangan kita ada warga tua, ibu bapa kita yang tua, anggota keluarga yang lain juga kita perlu pastikan. Janganlah kita kata bila kita dah dapat gaji kita jaga keluarga kita sahaja ya. Jadi kita perlu sediakan belanjawan keluarga. So ada banyak cara ya untuk kita menyediakan belanjawan keluarga, iaitu kita lihat perbelanjaan itu untuk apa. Nanti saya akan share satu lagi perkara di mana pelajar-pelajar boleh buat macam mana nak pastikan perbelanjaan untuk apa dan sebagainya. Okey, jadi kategori perbelanjaan ya. Baik cikgu, terima kasih untuk penerangan hari ini. Kita melihat bahawa pentingnya kita mengetahui kesan pengurusan perbelanjaan yang tidak beretika. Kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, bersama kami kembali dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, dalam Sukses SPM 2022 hari ini fokusnya mata pelajaran pendidikan moral. Kita terus nak bersama dengan Cikgu Kala Devi. Cikgu silakan. Ya, terima kasih ya. Kita dah sampai ke bahagian penerangan tadi, kita dah habis. Sekarang kita nak masuk ke segmen soal jawab ya, sebab murid-murid perlu tahu macam mana nak menjawab soalan ya untuk setiap segmen. Dan Rina perlu tahu ya, tingkatan 5 SPM mereka perlu menjawab 3 bahagian ya dalam peperiksaan untuk SPM, iaitu bahagian A adalah soalan struktur. Soalan struktur kita ada 5 soalan ya, dan setiap soalan ada 10 markah. Kemudian kita ada bahagian B, esei, di mana murid diberikan 2 esei dan mereka perlu memilih dan menjawab satu sahaja. Oh, okay. Ada murid-murid di sini yang tak pasti ya. So mesti pilih satu sahaja. Macam mana kalau jawab dua-dua? Lepas habis bila ada masa baru jawab. Okey? Jangan bazirkan masa di situ. Dan akhir sekali yang paling kritikal adalah bahagian C, di mana dia letakkan 2 esei tapi setiap esei itu ada 20 markah. Soalan 8 dan 9, dan wajib jawab semua. Di situ tak ada pilihan. Okay. Saya risau nanti murid buat pilihan 8, 9 dia buat pilihan, 6, 7 dia tak buat pilihan. Jadi boleh kita teruskan ya. Silakan cikgu. Okey, murid-murid dah bersedia? Okey, kita lihat dahulu esei yang struktur yang pertama ya. Struktur ini adalah soalan pengukuhan. Baik, kita lihat soalan dia. Baik. 50,000 muflis muda. Tadi kita ada sebut beberapa kali muflis. Muflis maksudnya kita tak ada wang. Okey, dan muflis ini boleh membawa kepada bankruptcy, bukan bankrupt yang boleh menyebabkan hidup kita merana ya. Memang kita akan merana. Jadi kita lihat kes ini meningkat ya. 5.5% setiap tahun, terutamanya dalam kalangan mereka yang muda. Wishwa, kamu rasa mengapa golongan muda yang paling banyak muflis ya? Cikgu, kerana mereka membuat bayaran atas platform tidak disahkan oleh pihak berkuasa. So mereka kena tipu semua tu. Tipu ataupun kerana mereka tak pandai uruskan perbelanjaan? Adakah? Itu juga cikgu. Okay, mungkin kerana mereka masih muda, nampak saja gaji 2,000, 3,000 terus tak tahu macam mana terus berbelanja. Bayangkanlah kalau kita pergi ke kedai kopi, minum kopi, RM2 ke RM3 kan? Tapi berapa harga di Starbucks ya, Wishwa? Kopi? Macam 18 macam tu, 18.15. Sedap kan? Okey. Tak sedap cikgu. Jangan. Okey, Sorry. right. Baiklah, kita lihat ya, soalan di sini kita lihat 10 markah ya. Soalan pertama, terangkan satu nilai murni yang perlu diamalkan oleh golongan muda. Golongan muda ni termasuk kamulah juga kan, untuk mengelakkan muflis, supaya tidak muflis. Jadi bila soalan itu ada 2 markah, terangkan satu nilai, kamu kena bagi ayat nilai 1 dan ayat penerangan 1 ya. So kita lihat dahulu soalan yang kedua, B. Mengapakah isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat? Mengapa masyarakat mengalami masalah muflis? Banyak ya kes begini ya di Malaysia ya. Dan soalan yang ketiga, apakah 4 usaha yang boleh dilakukan bagi menangani isu muflis? Okey, kita teruskan dengan teknik menjawab ya. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Baik. Alright. Wishwa, boleh cuba jawapan untuk soalan A tadi? Boleh cikgu, boleh. Kejap. Okey, mulakan untuk soalan A. Golongan muda perlu mengamalkan nilai kesederhanaan. Golongan muda harus merancang perbelanjaan mereka supaya tidak berbelanja melampaui kemampuan mereka dan membazirkan wang mereka, cikgu. Okay, maksudnya ayat pertama kamu sebut nilai apa? Okey. Ayat kedua ada apa? Ayat kedua adalah tindakan, cikgu. Watak. Kamu watak lupa watak, kemudian apa mereka perlu buat atau tak boleh buat dan mengapa. So ini menunjukkan jawapan yang ada kebat. Kebat, aras tinggi. Kerana dia memberi alasan dan sebagainya, bukan menyalin semula jawapan daripada buku. Dan nilai lain yang boleh digunakan Wishwa selain kesederhanaan? Cikgu, kita boleh guna nilai rasional dan bertanggungjawab, cikgu. Okey. Baik, rasional boleh, bertanggungjawab pun boleh. Jadi saya lihat jawapan dekat sini, kita lihat golongan muda perlu mengamalkan nilai sama ada kesederhanaan, rasional bertanggungjawab dapat 1 markah. Okey. Seterusnya mereka harus merancang perbelanjaan, ini adalah tindakan dia. Supaya apa? Supaya tidak berbelanja melampaui kemampuan. Jadi mereka boleh tulis di situ ya. Okey, kita lihat pula soalan yang kedua. Okey, soalan B. Mengapakah isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat? So di sini ada 4 markah. Siapa bersedia untuk menjawab? Boleh saya cuba cikgu? Ya. Isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat kerana masyarakat suka mengamalkan gaya hidup mewah yang tidak berpatutan. Selain itu, kad kredit yang tidak terkawal merupakan salah satu sebab isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat.
pada masa kini, masyarakat melakukan banyak pembelian secara dalam talian tanpa had. Seterusnya, masyarakat tidak mencatat barang keperluan yang perlu dibeli pada tempoh 1 bulan ini menyebabkan masyarakat berbelanja melebihi daripada pendapatan. Sayang sekali, masyarakat masih kurang mahir dalam pengurusan perbelanjaan. Itu saja daripada saya, Cikgu. Okey, bagus ya. Jawapan yang kau bagi tu memang bagus. Saya tengok. Nombor 1 ialah mereka kurang mahir dalam menguruskan perbelanjaan, terutamanya golongan muda ni baru dapat pendapatan. Macam kita pun pernah muda. Bila muda, kita pun bila tengok kewangan tu, kita tak pandai menguruskan perbelanjaan itu. Selalunya kalau gaji pertama kita dapat kawan cakap, belanja. Terus pergi dekat restoran mewah, habis setengah bulan punya perbelanjaan. Lepas tu apa aku nak buat lagi untuk setengah bulan lagi, nampak tak? So ini yang kita kata kurang mahir ya. Kita mesti tahu, okey, bulan ni saya tak boleh belanja. Tunggu setahun lepas tu baru saya belanja. Dan ini yang kita kata perbelanjaan melebihi pendapatan. Kalau wang kita gaji kita 2,000, kita belanja 3,000. Di mana kita dapat 1,000 tu? Dari mana kita nak ambil 1,000 tu? Hutang, betul kan? So kita berhutang. Kemudian kita perlu mengelakkan penggunaan kad kredit yang tidak terkawal. Guna kad kredit tak, Rina? Guna. Banyak tak kad kredit yang kita diberikan kepada kita? Weh, banyak. Cuma sama ada kita nak guna ataupun tidak. Ya, kalau kita pergi pusat beli belah dan sebagainya, bila-bila mereka akan bagi tawaran. Kami bagi hadiah ni, ambillah kredit kad dan sebagainya, kan? Betul. Tapi bila kita lihat penggunaan kad kredit ini, kita boleh berhutang. Masalahnya kita boleh berhutang. Kad debit kita ada duit baru kita bayar. Bila kad kredit kita berhutang. Bila berhutang hujung bulan datang bil tak bayar, faedahnya sangat tinggi. Dan dia akan bertimbun dan kita akan mengalami masalah ya. Dan penggunaan gaya hidup mewah yang tidak dikawal. Dahlah baru kerja, gaji baru 2,000, kenapa nak pergi tempah kereta-kereta mewah? Betul tak? Belilah motosikal, cukuplah untuk 2-3 tahun, kemudian baru kita beli kereta. Ya, okey, kita lihat pula soalan 1C. Okey, siapa boleh jawab? Silakan. Cikgu, saya nak jawab. Ya. Usaha yang boleh dilakukan bagi menangani isu muflis ialah kita perlu menguruskan perbelanjaan secara berhemah dengan berbelanja mengikut kemampuan. Selain itu, kita juga boleh membuat anggaran belanjawan bulanan dengan membuat peruntukan bagi setiap perbelanjaan. Seterusnya, kita juga boleh mendapatkan bantuan pengurusan kewangan dari AKPK dan mengelakkan diri dari berhutang. Okey? Itu sahaja ya. Baik ya, kita menguruskan perbelanjaan dengan berhemah, mungkin ada masalah sikit ya. Membuat anggaran belanjawan bulanan. Kita perlu buat anggaran perbelanjaan ya. Berapa kita beri untuk sewa rumah, berapa kita bagi untuk makan, minum dan sebagainya. Dan kita perlu mendapatkan bantuan pengurusan keuangan daripada AKPK. Kavi, apa itu AKPK? Ya, Kavi? Ya, Cikgu. Apa tu AKPK? AKPK adalah Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. AKPK merupakan satu agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia untuk menawarkan perkhidmatan secara percuma kepada yang memerlukan. Okey, terima kasih ya. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah khidmat kaunseling keuangan, nasihat, program pengurusan keuangan dan juga program pendidikan ilmu keuangan. Okey, KVRC, terima kasih. Kamu dah banyak cari ya maklumat tentang AKPK. Jadi kalau ada masalah nak menguruskan keuangan, kita boleh jumpa dengan AKPK untuk mengajar kita cara menguruskan keuangan. Dan kita juga perlu mengelakkan diri kita daripada berhutang secara berlebihan. Jangan berhutang. Saya ni satu perkara yang saya tak suka ialah hutang. Kalau boleh saya akan cepat-cepat habis bayar ya, sebab rasa benda tu tak boleh tidur ya malam ya. Baik, itu tadi berkenaan dengan soalan struktur dan sekarang ni mungkin cikgu nak terangkan bahagian B, esainya. Silakan. Ya, terima kasih ya. Kita akan masuk ke bahagian B, iaitu esei yang mengandungi 2 soalan ya. Jadi 2 soalan ni pelajar wajib jawab satu sahaja ya. Jadi kita akan lihat satu contoh soalan ya. Tajuk kali ini ialah penipuan belian asas talian bersaing dengan tajuk yang kita buat ya. Jadi kita tahu ya,
banyak kes-kes penipuan atas talian berlaku ya kerana kita tak pandai merancang perbelanjaan kita dan sebagainya ya. Dan untuk soalan struktur selalunya soalan esei ini selalunya markah 10. Dan kemungkinan dipecahkan pun ada ya. Jadi di sini kita lihat dua pecahan walaupun markah 10 esei tetapi dia ada pecahan ya. Dan soalan A itu sepatutnya boleh dijawab oleh semua orang. Senang. Okey, contoh, berikan 2 contoh media sosial. Siapa boleh jawab tajuk ni? Ya, Vishwa cuba. Cikgu, 2 contoh media sosial ialah Instagram dan Facebook, cikgu. Okey, ada yang lain nak tambah contoh media sosial? Ya, cikgu, saya nak tambah. Ya, Vishali. Ada WhatsApp, Twitter, Weibo dan banyak lagi. Signal pun ada ya. Saya sekarang gunakan Signal juga. IMO pun bagus, IMO. Okey, itu adalah soalan yang agak mudah, semua murid boleh jawab. Kita lihat pula langkah-langkah bagi mengelakkan daripada ditipu dalam pembelian atas talian ya. Kita lihat. Okey, jawapan untuk soalan esei B ni. Okey, yang atas. Okey, baik. Siapa boleh jawab soalan ini? Ya? Boleh saya cuba, cikgu? Ya, Vishali. Terdapat pelbagai langkah bagi mengelakkan penipuan atas talian. Antara langkahnya adalah selidik dahulu latar belakang peniaga. Ya. Contohnya, kita haruslah hubungi peniaga untuk pertanyaan, rujuk testimoni atau review dari pembeli lain, dan juga kenal pasti peniaga dengan tawaran yang mencurigakan, dan juga membandingkan harga dengan penjual atau laman lain. Baik, so ini kita lihat ya untuk 8 markah itu, Vishali sudah pun memberikan lebih kurang 5 jawapan. Okey, tak ada masalah ya. Dan dia dah memberikan satu cara dan dihuraikan cara tersebut ya. Selidik latar belakang peniaga, hubungi peniaga untuk pertanyaan sebab kalau kita tak boleh kontak peniaga tersebut, ada sesuatu yang bermasalah. Jadi selalunya kita elakkan ya membeli barangan yang ditawarkan dalam Facebook ya, sebab kita tak pasti siapakah penjual tersebut dan sebagainya. Kemungkinan bila kita dah bayar wang kita, dia terus lesap. Pernah berlaku kepada saya sendiri ya. Lesap. Sampai sekarang saya tak boleh trace di mana orang itu ya. Seterusnya rujuk testimoni dan review daripada pembeli lain. Kalau dekat ni dia ada review. Yang ini dia menipu, barang dia tak bagus, rosak dan sebagainya. Dan kenal pasti peniaga yang memberi tawaran yang mencurigakan. Kalau kita beli satu barang, kasut ke apa, harga biasa katakan RM100, tiba-tiba ditawarkan RM20. Kita pun fikir, murah betul ni, betul ke ni? So kita kena semak. Kemudian kita bandingkan harga dengan penjual atau laman sesawang yang lain. Jangan terus membeli ya barangan ya. Perbandingan harga ialah satu kemahiran seorang pengguna ya. Okey, siapa nak bantu dengan cara kedua? Boleh saya cuba, cikgu? Ya. Langkah bagi mengelakkan penipuan atas talian ialah pilih untuk bayaran tunai penghantaran barang yang lebih dikenali sebagai COD. Selain itu, dapat maklumat daripada penjual seperti alamat kedai, nombor telefon. Ini memastikan kita tidak dapat barangan yang salah. Akhir sekali, kita perlu meminta nombor tracking pos barangan. Kesimpulannya, setiap individu perlu berhati-hati semasa membeli atas talian supaya tidak tertipu. Itu saja, cikgu. Very good. Bagus ya. Bagus ya. Di sini oleh kerana markah AC di sini hanya 8 saja, tapi pelajar telah membeli markah lebih daripada yang diminta. Jadi tak ada masalah. Tidak salah kita menulis lebih ya daripada kita menulis sedikit dan mungkin jawapan kita salah ya. Kita lihat di sini pilih kaedah bayaran tunai. Tunai ni kita selalu cakap COD ya, cash on delivery, sebab bila barang itu sampai kita boleh semak barang itu. Kalau kita tak puas hati kita boleh tolak balik ya barang tersebut kepada penjual ya, sebab kita tak puas hati dengan barangan tersebut ya. Dan selalunya pastikan kita ada nombor tracking ya untuk suatu barang. Nombor tracking maksudnya di mana barang itu berada. Di pejabat pos mana, di tempat mana, bila kita akan dapat ya. Dan bila kita perlu dapatkan maklumat penjual seperti alamat kedai dan sebagainya. Okey, jadi kesimpulannya untuk esei ini, buat satu kesimpulan, berhati-hati ya semasa membeli barangan secara atas talian supaya kita tidak tertipu. Ini adalah skema untuk esei dia. Baik, cikgu. Nampaknya murid-murid bukan sahaja dalam talian tetapi juga di rumah faham dengan penerangan daripada Cikgu Kala Devi berkenaan dengan bahagian B soalan esei ini. Kita nak berehat sekejap. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Ya. Didik TV KPM.
Baik murid-murid, untuk sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran pendidikan moral, hari ini bersama dengan Cikgu Kala Dewi akan menerangkan berkenaan dengan soalan berbentuk esei. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih. Kita dah sampai ke bahagian esei, iaitu bahagian B ya. Bahagian B kita ada 2 esei, iaitu soalan 8 dan juga 9, dan setiap soalan itu 20 markah. So pecahan mungkin ABC atau AB. Sama juga dengan soalan 9, dan ini adalah soalan wajib ya. Murid-murid jangan lupa, ini soalan wajib. Mesti jawab soalan 8 dan 9. 6, 7 tadi boleh buat pilihan, tapi ini adalah soalan yang wajib. Saya akan kongsi satu contoh ya soalan di sini ya. Okey, lihat di sini ya. Sampul bajet. Okey, saya nak kongsi ya tentang sampul bajet ya. Okey, sebab saya pun ada sediakan beberapa sampul bajet untuk kegunaan saya sendiri ya. Jadi saya pun dah minta ya pelajar-pelajar supaya okey, baiklah. Tengok, untuk saya sendiri ya, untuk keluarga saya, sebab saya dah bekerja, jadi saya ada minta maaf jatuh pula. Sampul bajet yang saya gunakan ialah nombor 1 ialah untuk bil air. Saya bayar bil air sendiri, jadi saya masukkan pendapatan saya tu berapa banyak. Mungkin bil air saya sebulan RM100. Tinggi tu Kemudian bil TNB. Lebih kurang RM400 saya letakkan di sini. Besar rumah, okey. Kemudian bil Selcom, saya gunakan Selcom jadi saya bayar, okey. Kemudian yang ini ialah sewa rumah. Okey, so ini adalah antara untuk orang yang dah dewasa dan sebagainya. Kita sediakan sampul ini, kita masukkan duit ini. Kalau ada lebih, baru kita gunakan untuk perbelanjaan lain. Dan sebagai kerja rumah, saya dah minta murid-murid saya menyediakan sampul mereka. Cuba kita lihat apa sampul bajet yang mereka ada. Siapa nak tunjuk? Silakan. Cikgu, ini sampul saya. Vishwa dulu, okey. First ialah yuran bas. Saya naik bas balik rumah, so saya kena bayar yuran itu. Ya. Nanti saya ada simpanan kecemasan. So bila ada kecemasan atau tiba-tiba berlaku apa-apa, saya boleh guna ini untuk kecemasan. Next, akhirnya saya ada harta kegemaran. So saya akan beli stuff untuk saya suka dengan guna ni. Contoh barang apa tu? Barang yang suka tu apa tu? Macam laptop, cikgu, laptop. Oh, game simpan semua. untuk beli laptop. Bagus. Okey, siapa lagi nak berkongsi? Saya cikgu. Ya. Yang ni sampul untuk bayaran dan sekolah saya sebagai layanan pergi sekolah. Yang ni sampul barang keperluan seperti nak beli pensel, pencil box macam tu. Yang ni last kali sampul hadiah. Maksudnya kalau ada hari jadi kakak saya ke ataupun hari keluarga saya simpan duit itu untuk beli hadiah untuk mereka. Oh, syabas ya. Dia simpan satu sampul untuk beli hadiah keluarga ya. Walaupun duit itu mereka dapat daripada ibu bapa, tapi mereka ada usaha untuk ingat. Okey, siapa lagi nak berkongsi sampul? Boleh saya kongsi juga? Ya, silakan. Cuba tunjuk sampul tu dengan baik. Cantik. Sampul paket ampau ni. Ya, betul. Ya. Ini sampul yuran kelas saya, cikgu. Oh, yuran kelas. So, yang ni saya boleh bayar yuran kelas saya. Yang ni sampul makanan. Saya suka makan makanan ringan. So, saya boleh beli dengan Makanan rapuh, okey? ini sampul membeli belah. Saya suka beli pakaian dengan sampul ni. Itu saja cerita saya. Okey, so dia beli pakaian sendiri, dia simpan wang dalam itu. Bagus ya, nasib baik mak tak tahu. Okey, yang terakhir siapa belum lagi tunjukkan sampul? Siapa tu? Kavia. Saya, cikgu. Kavia. Saya Kavi. Yang ni sampul yuran kelas saya. Okey. Lepas tu ada sampul makan minum. Yang last kali tu sampul Dobby saya. Tommy tu siapa, adik ke? Bukan cikgu, Tommy tu anjing peliharaan saya, cikgu. Wah, so comel. So kamu simpan untuk beli barangan kegemaran Tommy kamu ya. Bagus ya, syabas ya murid-murid dah kerana dah menyediakan sampul bajet ya. So kamu dah tahu ya. Jadi contoh 4 contoh sampul bajet dalam perbelanjaan bulanan seseorang yang baru bekerja, bukan kamu ya. Okey, siapa boleh jawab jawapannya? Apakah contoh sampul bajet dalam perbelanjaan bulanan seorang yang baru bekerja? Ya, siapa? Siapa boleh jawab? Ada siapa nak jawab? Silakan. Ada macam pegun aja. Ya, saya nak jawab, cikgu. Ya. Contoh sampul bajet ialah sampul sewa rumah, sampul bil elektrik atau air, sampul bil telefon, sampul makan minum, sampul bayaran kereta atau motor, sampul kecemasan dan sampul simpanan.
Sampul kecemasan tu yang penting. Kadang-kadang kita sakit ke apa, tiba-tiba kita perlu nak bawa rawatan dan sebagainya, kita perlukan sampul tersebut. Sangat bagus ya. Divya, okey, soalan yang kedua. Berdasarkan dua nilai murni yang kita belajar 18 nilai, bagaimanakah penggunaan sampul bajet dapat membantu golongan yang baru bekerja untuk menguruskan perbelanjaan secara beretika? Siapa nak cuba jawab? Jadi saya cuba cikgu. Ya, Bishali. Nilai murni yang patut kita amalkan adalah nilai kesederhanaan, nilai rasional dan juga nilai bertanggungjawab. Ya. Cara penggunaan sampul bajet dapat membantu golongan yang baru bekerja untuk menguruskan perbelanjaan secara beretika ialah agihkan gaji atau pendapatan ikut perbelanjaan keutamaan dan masukkan dalam sampul. Contohnya, kita haruslah membayar sewa rumah, bayaran ansuran, insurans dan lain-lain. Ya. Kita haruslah memastikan wang yang berbaki dimasukkan dalam sampul kecemasan dan simpanan. Ya. Contohnya, jika perlu rawatan perubatan, kecemasan atau kenduri kendara, kita juga haruslah bayar semua perbelanjaan keperluan dan jangan tertunda. Dengan ini, kita dapat mengelakkan hutang dan juga masalah lain. So ini untuk esei 8 markah yang perlukan nilai. Jadi mereka terangkan nilai dan juga berikan jawapan ya. Okey, kita lihat pula soalan yang ketiga, C. Huraikan kepentingan, saya nak pelajar baca jawapan di sini ya. Huraikan kepentingan pengurusan perbelanjaan kepada diri dan keluarga. Okey, siapa nak bacakan dahulu bahagian pertama? Ya, Bishwa. Cikgu. Okey. Cikgu, kepentingan pengurusan perbelanjaan kepada diri dan keluarga ialah kita ada simpanan untuk masa kecemasan. Contohnya, bila seseorang anggota keluarga tiba-tiba mengalami kemalangan, kita ada duit untuk membayar bil hospital mereka. Okey. Selain itu, diri dan keluarga dapat hidup dengan tenteram dan kita tidak perlu ikat perut dan boleh makan dengan selesa. Di samping itu, keluarga bahagia dan tiada pergaduhan berlaku kerana isu kekurangan wang, hutang dan lain-lain tidak berlaku. Ya, terima Itu sahaja, kasih. Okey, siapa lagi nak sambung bahagian yang akhir ni? Boleh saya sambung cikgu? Ya, sambung. Selain itu, imej diri dan keluarga terjamin. Seterusnya, kita boleh merancang perbelanjaan untuk pelbagai perkara seperti melancong, perkahwinan dan sebagainya. Okay. Kita dapat hidup di dalam keadaan aman. Lain daripada itu, keluarga tidak berpecah-pecah kerana ketiadaan perselisihan faham antara ahli keluarga. Air sekali rasa hormat yang tinggi kepada anggota keluarga. Itu sahaja cikgu. Okey, so baguslah. Ini adalah jawapan contoh ya untuk soalan esei bahagian soalan nombor 8 bahagian C. Tapi pecahan markahnya ialah 8, 2 dan juga berapa tadi ya? 8, 2, 10. Okey, kita lihat ya pecahan, kita lihat tengok pecahan tadi. Okey, markahnya 4, 8, 8. Okey, baik. Right, 16 dan 20 markah. Jadi untuk 20 markah. Jadi kita lihat uruskan perbelanjaan dengan beretika. Kita dah sampai ke penghujung jalan. Okey, bahagian saya. Jadi saya pun nak ucapkan terima kasih ya kerana murid-murid telah menjawab dengan baik ya. Saya serahkan kembali. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Cikgu Kala Devi Arumugam, merupakan guru cemerlang pendidikan moral Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Hussein Semenyih Selangor untuk satu pembelajaran yang saya pasti Cikgu amat memberangsangkan dan pastinya ramai dalam kalangan murid-murid yang mengikuti di rumah juga mendapat manfaatnya. Terima kasih juga untuk murid-murid secara dalam talian. Boleh lambai sikit. Kita ada Vishwa, kita ada Divya, kita ada Kavya dan juga Vishali. Senyum semua. Terima kasih untuk hari ini kerana anda memberikan respon yang sangat-sangat baik. Dan terima kasih juga kita nak ucapkan kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Fatimatul Zahra Osman dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 18-1, Presin 18, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Terima kasih juga untuk murid-murid yang mengikuti kelas pendidikan moral untuk sukses SPM 2022. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye murid-murid.